طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلنا لموضوع التمييز في قسم نحو وصرف اللغة العربية للوافدين للمستوى الرابع. طيب, nampak jauh sebenarnya. Okey, hari ini kita dah sampai ke bab tamyiz. Jadi tanpa buang-buang masa, marilah kita tengok apa tu tamyiz. Okey, tamyiz ni dari segi takrif dia adalah isim nakirah mansub yadhkuru tafsiran lil mubham min zatin aw nisbatin. Okey, tamyiz adalah isim nakirah mansub. Jadi dia adalah salah satu daripada keluarga mansubat. Okey, yadhkuru tafsiran lil mubham. Dia menyebut penerangan ataupun pencerahan bagi yang tidak cerang, bagi yang tidak terang ataupun yang ragu-ragu daripada satu zat ataupun nisbah. Okey, ini adalah tamyiz. Dia menerangkan yang mana yang tidak terang. Okey, apa yang maksudkan mubham dekat sini? Tak apa, kita tengok contoh. Ishtaraitu thalathah. Okey, aku membeli 3. Okey, aku membeli 3. Sempurna tak ayat tu? Korang faham tak? Tergantung kan? Jadi, apa yang korang tak faham? Thalathah, 3 apa? Okey, jadi 3 di sini adalah mubham. Okey, dia mengangkat 20. 20 apa? Okey, 20 di sini menjadi mubham. Bi'tu bi khamsah. Aku menjual dengan 5. Okey, 5 apa? Jadi ni adalah ketiga-tiga ni adalah mubham. Okey. Jadi tujuan tamyiz adalah untuk mencerahkan apa yang tak cerah tadi. Okey, aku membeli 3 apple. Nampak? Bila ada apple, dia menerangkan yang tidak cerah. Itu adalah tamyiz. Apple tu ada tamyiz. Okay. Dia mengangkat 20 kotak. Terang kan? Okey, 20 kotak. 20 tadi dia adalah mubham. Kotak tu menjadi tamyiz. Bila dia dah ada tamyiz, yang mubham tu dah tak ada lah. Hapuslah yang mubham tu. Kerana apa? Kerana kita sudah memahami apa yang tidak difahami tadi dengan menggunakan tamyiz. Okey. Bi'tu bi khamsah. Aku jual dengan 5. 5 apa? Tergantung. Jadi mubham. Jadi kita gunakan tamyiz RM5. Jadi ringgit dekat sini adalah tamyiz. Dan khamsah tersebut tidaklah lagi menjadi mubham. Okey. Adapun hukum bagi tamyiz adalah, okay, kita tahu dia salah satu daripada keluarga mansubat. Jadi dah tentu dia mansub. Dan dia boleh menjadi majrur dalam beberapa ahwal. Okay. Dan tamyiz jenisnya hanya ada 2. Tamyiz malfuz, tamyiz nisbah. Okay. Tamyiz zat ataupun tamyiz nisbah. Okay. Pada tamyiz nisbah terbahagi lagi beberapa. Okay. Tamyiz malfuz ataupun zat ataupun apa lagi satu nama dia? Mufrad. Okey. Tiga-tiga itu adalah satu nama. Okay. Adapun tamyiz nisbah, tamyiz malhuz ataupun tamyiz jumlah, tiga-tiga itu adalah sinonim. Okey. Baiklah. Sebelum kita masuk, aku nak korang tahu, dan mesti ada salah seorang daripada, ada beberapa orang tertanya-tanya apa beza hal dengan tamyiz. Jadi ini adalah perbezaan yang disepakati. Okey. Adapun hal, ghalib an takuna mushtaqqa. Kebiasaannya dia datang dalam bentuk isim mushtaq. Ingat lagi tak itu belajar? Dia dalam bentuk mushtaq. Adapun tamyiz, kebiasaan datang dalam bentuk isim jami', isim yang tidak mushtaq, isim yang maknawi, yang asal. Okey. Adapun hal, dia mufassiran minal hayat. Hal menerangkan keadaan, manakala tamyiz menerangkan zat itu sendiri. Okey. Hal boleh takdim ke atas sahibnya sendiri. Boleh takdim, maksudnya hal duduk belakang, boleh ke depan.
Okey, adapun tamyiz tak boleh. Kalau duduk belakang sampai habis. Okey, hal boleh datang dalam bentuk jumlah ataupun bentuk syibhu jumlah. Adapun tamyiz di sebaliknya tidak boleh datang dalam bentuk jumlah ataupun syibhu jumlah kecuali sebagai isim sahih, isim yang jelas. Taib. Adapun hal boleh datang dalam keadaan muta'addidah, berbilang-bilang. Okey, keadaan. Adapun tamyiz dia tidak boleh berbilang-bilang. Okey. Baiklah, tamyiz tadi kita sebut ada dua jenis. Okey, ini peta minda supaya korang lebih nampak. Tamyiz, zat, adad, miqdar, syabih miqdar, fa', tamyiz, majil, maqadir. Okey, ini 5 adalah jenis dia. Okey, dan tamyiz nisbah ada 2 sahaja. Muhawwal, ghair muhawwal ataupun manqul, ghair manqul. Taib. Okey, mari kita lihat. Yang pertama adalah tamyiz mufrad dan jenis-jenisnya. Tadi kita dah tengok tamyiz mufrad ada 5 jenis. Okey, ini adalah sinonim bagi nama dia. Jadi tiga-tiga ni adalah satu benda sama. Okey, dia terbahagi pada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Al-adad. Yang pertama adalah al-adad. Sorry, ain dia hilang. Terjatuh, kena pukul. Sorry, typo. Okey, al-adad. Contoh yang pertama adalah ishtaraitu ahada ashar kitaban. Aku membeli 11 kitab. Okey, 11 dekat sini adalah ini, adad. Nampak adad? Okey. Jadi ini adalah yang tadi mubaham aku cakap tadi. Aku membeli 11 apa? 11 kitab. Okey, kitab yang menerangkan 11 tersebut. Supaya 11 tu tidaklah yang mana tak cerah tadi sebelum kita terangkan di kitab, dia menjadi cerah sekarang sebab kita tahu di kitab. Okey. Adapun adad terbahagi pada 2 jenis. Sama ada adad sharih ataupun adad mubaham. Yang jelas dengan yang tidak jelas. Adad yang jelas adalah 1, 2, 3 sampailah berjuta-juta. Al-mubaham, manakala adad mubaham yang tidak jelas, jadi kam boleh, ka ayyin boleh, kaza boleh. Ini semua makna sebilangan, beberapa. Okey. Baik. Adapun yang kedua dalam tamyiz mufrad adalah miqdar. Miqdar ni adalah bilangan, kadar. Kita kata bahasa Melayu, tak tahu apa panggil, tapi dia macam itulah. Dia kadar. Okay. Dalam miqdar ada wazan, ada masahah, ada miqyas dan ada lagi yang lain. Tapi yang 3 ni paling penting lah. Okey, kita tengok. Okey, dalam kadar miqdar mesti ada yang timbang. Masahah ni keluasan, miqyas ni pengukur, ukuran, macam itulah. Okey, contohnya a'til faqira sa'an qamhan. Okey, aku memberi fakir tersebut segantung qamhan. Qamah ni apa kata tu? Gandum dia. Segantung gandum. Jadi manakah miqdar tersebut? Okey, jadi miqdar tersebut adalah sa'an. Sa'an adalah miqdar tersebut. Dia daripada wazan ataupun miqyas. Antara dua ni lah. Okay, jadi segantung. Okey. Jadi yang ketiga adalah syabih miqdar, yang seakan-akan miqdar. Tadi miqdar yang jelas, ni ada timbang, luas, ukuran. Okey, ni yang ketiga adalah seakan-akan, syabih. Dia seakan-akan lah. Okey. Contohnya indi maddal basar ardan, indi jarrah ma'an, indi mad yadaka hablan. Okey. Apakah syabih ni? Syabih ni dia seakan-akan dan dia perkataan yang biasa orang guna apa kata?
orang guna untuk something yang tak diukur ikut dia. Macam okay, contoh ni, tengok contoh pertama. Aku mempunyai seluas pandangan tanah. Okay, aku mempunyai tanah seluas pandangan. Okay, jadi seluas pandangan tu dikira sebagai kadar tak? Dikira sebagai kadar. Kenapa? Sebab dia seluas pandangan. Okay, dia adalah benda yang boleh dikira. Bukan betul dia boleh dikira, tapi dia adalah dalam bentuk miqdar. Kadar. Okay. Andi jurrah ma'an. Okay, aku mempunyai satu jurrah ni adalah bekas air yang orang nak sejukkan zaman dulu tu untuk orang Badawi tu kan. Okay. Jadi jurrah ni dia bukan timbang. Dia bukan keluasan dan dia bukan pengukur. Sebab apa? Jurrah ni sendiri adalah botol. Aku mempunyai sebotol, bukan botol lah. Dia macam tu lah. Macam kita kata botol ataupun sebekas. Benda tu bukan daripada timbangan. Macam timbangan, kita boleh kata liter, sehasta, sedepa. Tu semua adalah ukuran. Tapi kalau aku kata sebotol bukan ukuran. Tapi dia seakan-akan ukuran. Ukuran apa? Sebab itulah. Okay. Jadi itulah bezanya antara miqdar dan syabih miqdar. Okey. Indi mad yadaka habalan. Aku mempunyai tali seluas tangan kau ataupun seluas tangan kau lah. Aku mempunyai tali yang panjang tu je dia nak kata dekat situ. Okey. Jadi yang kelabu ni semua adalah tamyiz. Jadi di mana ada tamyiz, sebelum dia mesti ada mumayyiz ataupun mumayyiz. Kerana bila kita nak menerangkan sesuatu, mesti ada something yang kita terangkan. Maksudnya tadi ada keraguan. Jadi tamyiz ni adalah mencerahkan keraguan tersebut. Okey, mubham tadi yang tak cerah. Jadi itu adalah tamyiz dan mumayyiz ataupun mumayyiz. Okey, yang ketiga adalah mumatsalah. Okey, mumatsalah tu apa? Dia sebiji-sebiji ataupun macam mana nak cakap, dia mencontohi, dia sama. Ilmu mubham tu disamakan. Walau ji'na bimithlihi madada. Walau anta mithli alman. Okey. Mumatsalah. Okey, contoh cakap sini, walaupun kami datangkan sebiji macam dia, madada, berkali-kali. Okey, ni kalau dalam surah Kahfi, kalau kau perasan, dia cerita pasal pen ke apa tak? La nafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi. Okey, kalimat qasta lah. Okey. Dia nak kata dekat sini, walaupun didatangi dengan lautan dan demi lautan, didatangkan berkali-kali, nampak berkali-kali kat sini. Ini adalah tamyiz. Jadi mislihi ini adalah mumatsalah. Okey. Contoh dia cakap, itulah dalam ayat tu korang tengok sendiri apa yang didatangkan berkali-kali, sama ada laut ataupun kalimah Allah tu. Laut tak cukup. Yang kedua contoh dia adalah anta misli alman. Kau sama seperti aku. Okey, sama seperti engkau macam mana? Okey. Jadi di situ adalah sama adalah mumatsalah, menyamai, penyamaan alman. Okey, engkau sama dengan aku daripada segi ilmu. Ilmu engkau dengan aku adalah sama, lebih kurang kata situ. Okey, yang kelima adalah maka nasar'an tamyiz. Okey. Dalam ni, dalam bab dalam yang kelima, korang kena faham yang dia adalah sesuatu yang kita katakan sendiri. Contohnya macam nak cakap, Andi khatim zahaban. Khatim zahaban. Jadi korang menyatakan korang ada khatim. Okey. Dan khatim tersebut dia terbalik tau. Tadi kan mubham, kita terus tak jelas. Okey. Tapi yang far'an di tamyiz ni dia lebih kurang macam tu. Sebab contoh korang kata aku mempunyai jam.
ataupun aku mempunyai cop. Okey. Dan korang datangkan lagi satu perkataan berwarna emas. Jadi berwarna emas tu juga dia menerangkan khatim tersebut. Seakan-akan na'at, tapi bukan na'at. Kat sini adalah tamyiz, mengkhususkan. Boleh jadi macam tu lah. Okey, dan aku mempunyai pakaian sutera. Nampak? Jadi inilah dia yang kelima ni. Dia macam tamyizkan something yang kita ada. Okey. Ataupun mengkhususkan macam tu lah. Jadi indi khatim zahaban ataupun thawb hariran. Satu pakaian sutera. Sutera tu apa? Search lah. Okay. Baik. Tadi kita dah habis pada tamyiz mufrad. Okay. Seterusnya adalah tamyiz nisbah. Apakah itu tamyiz nisbah? Okay. Tamyiz nisbah ada dua. Satu yang muhawwal ataupun ghairul muhawwal ataupun manqul, ghair manqul. Okey. Apakah itu boleh berubah dan apakah itu yang tidak boleh berubah? Okey. Kita lihat. Yang boleh berubah ada dalam 3 bentuk, fa'il, maf'ul dan mubtada. Yang tidak boleh berubah adalah sighah ta'ajjub, isim tafdil, alfaz tamyiz. Okey. Jadi dalam keadaan ni semua boleh datangnya tamyiz, iaitu tamyiz nisbah. Okey. Tamyiz nisbah. Kita tengok pada contoh. Ini adalah muhawwal yang boleh berubah. Okey, kita tengok contoh pertama. Tamyiz nisbah yang berubah daripada fa'il. Okey. Kita tengok contoh. Ishta'ala ar-ra'su syaiba. Okey, syaiba di sini adalah tamyiz. Yang mana asalnya syaiba ni, tamyiz ni, dia adalah fa'il. Okey, ini adalah asal dia. Okey. Ishta'ala shaybur ra'si. Nampak? Syaibu kat sini adalah fa'il. Jadi, yang mana asal jadi fa'il, dia boleh jadi tamyiz nisbah. Jadi macam ni. Ishta'ala ar-ra'su syaiba. Okey. Adapun yang berubah daripada maf'ul. Okey. Contoh seperti wafajjarnal arda uyuna. Okey. Kalau kita katakan okey, uyun ni adalah asalnya maf'ulun bih. Okey. Kerana apa? Kerana wafajjarna uyunal ard. Kalau kita berhenti wafajjarnal ard, dia akan tergantung kat situ. Jadi uyunan di sini boleh menjadi tamyiz. Kerana wafajjarnal ard dan kami telah mendatangkan ataupun menciptakan. Macam tu lebih kurang makna dia. Allah A'lam. Dan kalau Allah Ta'ala kata kami boleh mendatangkan ataupun kami mencipta, banyak Allah Ta'ala cipta. Boleh menjadi barakin, astagfirullah. Fajarna ni macam meletuskan. Okey. Banyak benda yang boleh meletus dekat muka bumi ni. Okey. Antara macam kita boleh cakap Allah Ta'ala meletuskan kuasa Allah Ta'ala. Kot boleh meletuskan gunung berapi ke? Kot boleh meletuskan apa ke? Air mata air ke? Kan? Jadi di situ dia menjadi tamyiz. Okey, dan kami telah meletuskan al-arda uyuna. Okey. Uyuna nampak ni. Asalnya adalah maf'ulan bih. Nampak? Ni adalah asal dia. Fa'il, maf'ul. Okey, itu adalah tamyiz nisbah yang muhawwal daripada maf'ul. Adapun yang muhawwal daripada mubtada. Okey. Ana aktsaru minka mala. Yang mana asalnya adalah mubtada dan khabar. Mali aktsar minka. Ini yakni mali hadza adalah mubtada. Okey. Dan mubtada punya bentuk ni kebiasaannya datang selepas
af'al tafdil. Nampak ni tafdil kat sini. Biasanya datang dalam bentuk ayat af'al tafdil. Okey, jadi nampak asalnya adalah mubtada dan kemudian dia jadi tamyiz, dia berubah jadi tamyiz. Okey, itulah ada tamyiz nisbah. Okey, ada pun yang ghairu muhawwal ataupun ghairu manqul yang tidak boleh berubah. Jadi dalam buku ada itu sikit. Jadi ini apa yang aku susun. As-sighah yang pertama adalah as-sighah ta'ajjub. Kedua isim tafdil ma ba'daha yu'rab tamyiz dan al-fadh yu'rab ba'daha tamyiz. Okey. Sighah ta'ajjub korang tahu adalah sighah-sighah yang terkejut ataupun terkesima ataupun terpaku dan seterusnya lah. Okey, sighah ta'ajjub ada banyak dan ada beberapa jenis lah. Okey, nanti aku sharekan apa dia. Okey, jadi kita tengok pada contoh kafa billahi syahida. Okey. Nampak dekat sini. Jadi ni memang akan jadi tamyiz. Kita cerita pasal i'rab sekarang. Dan supaya kita tahu mana-mana sighah ta'ajjub datang selepasnya adalah tamyiz. Okey. Adapun isim tafdil ma ba'daha yu'rab tamyiz. Okey. Tamyiz sekejap lagi aku terang. Jadi tengok pada contoh dulu, anta aktsaru syuja'ah. Jadi syuja'ah di sini adalah tamyiz. Kenapa? Jadi kita tengok. Untuk yang inilah, untuk yang isim tafdil ma ba'daha yu'rab tamyiz. Okey, yang ketiga adalah lafaz yang di'irabkan ba'daha tamyiz. Okey, ada beberapa lafaz-lafaz yang memang selepasnya datang tamyiz, yang datang selepas tamyiz. Nak kata memang pun tak juga. Okey, contoh antara contohnya naqasal bahru ma'an qalla al bahru mansuban. Okey, tengok di sini naqasa adalah fi'il lazim, fi'il yang tidak memerlukan maf'ul, tetapi di sini ada mansub. Jadi kita tak boleh assume di sini adalah maf'ul. Jadi di sini instead of jadi maf'ul, dia akan jadi tamyiz. Okey. Air berkurangnya air di laut. Air laut tu berkurang. Jadi kurang dia bukan something, dia bukan fi'il lazim. Fi'il lazim ni tidak memerlukan maf'ul. Jadi tiba-tiba kat sini ada mansub pula. Jadi kita akan tersilap bahawa dia maf'ul, tapi sebenarnya tidak. Dia adalah tamyiz. Okey. Qal bahru mansuban sama juga. Dia adalah fi'il lazim. Qalla naqasa adalah muradif. Okey. Lillahi darruhu farisan. Okey. Lillahi darruhu ni banyak penerangan dari segi makna dan agak susah untuk mendapat makna yang tepatnya. Sebab dalam lisan Arab pun ada banyak jenis maksud dia ni. Di antaranya kita tahu, nanti korang tengoklah. Nanti aku beritahu dalam group. Okey, insyaAllah. Okey. Dan sekarang ni aku nak terangkan isim tafdil ma ba'daha yu'rab tamyiz. Okey, isim tafdil yang mana isim selepas isim tafdil tersebut di'irabkan sebagai tamyiz adalah tamyiz nisbah ghairu muhawwal yang tidak boleh berubah. Okey, apakah itu? Apa yang Jasmine cakap ni? Astaghfirullahalazim. Okey. Al-ismu tadi, penerangan tadi adalah ni, nampak. Al-ismu ba'da isim tafdil. Okey. Ceritanya sekarang, apakah i'rab isim selepas isim tafdil? Ni adalah tambahan, tapi ni mencerahkan apa yang tak cerah tadi tu. Alang-alang kita dah belajar mencerahkan tak cerah ni kan. Al-ismu ba'da ismi tafdil. Apakah i'rab isim selepas isim tafdil? Okey, kita bagi pada dua. Macam biasa, isim boleh jadi alif lam, boleh jadi ma'lum, boleh jadi ma'rifah ataupun nakirah. Okey. Adapun dia mu'arraf bi al, kalau dia ma'rifah, isim yang datang yang selepas isim tafdil. Korang tulis, korang jumpa mana-mana isim tafdil, tengok huruf selepas itu. Kalimah selepas dia tu, kalau dia ma'rifah dengan alif lam, maka i'rab dia adalah mudhafun ilaih. Dan kalau korang tengok selepas isim tafdil tu adalah nakirah, perkataan dia nakirah, dan dia boleh berkemungkinan jadi dua ni.
Okey. Dia boleh jadi tamyiz ataupun jadi mudhafun ilaih. Okey. Tamyiz tadi yang kita sebut tadi dalam tamyiz nisbah. Okey. Jadi macam mana nak bezakan tamyiz sama nakirah tu sama ada i'rab dia tamyiz ataupun i'rab dia mudhafun ilaih selepas isim tafdil. Okey, jadi diterang kat sini tamyiz di-i'rabkan sebagai tamyiz jika al-mufaddal laisa min jinsil mufaddal alaih. Dia akan menjadi i'rab mudhafun ilaih jika dia adalah mufaddal min jinsil mufaddal alaih. Okey, apa benda mufaddal ni? Okey. Kita belajar isim tafdil. Tafdil ni maksudnya mengangkat. Tafdil kan lah. Maksudnya kita menguatkan ataupun mensangatkan sesuatu. Contoh banyak dia jadi sangat banyak, baik sangat baik, ataupun paling atas, terbaik, tersangat. Jadi itu adalah rukun dia. Isim tafdil, mufaddal alaih. Ataupun ni mufaddal alaih, ni mufaddal. Okey. Jadi tengok pada seterusnya dan selepas. Mufaddal dengan mufaddal alaih dia. Tengah-tengah adalah isim tafdil. Perhatikan apa yang dimaksudkan dengan min jinsi ataupun dengan laisa min jinsi. Apa beza dua dia? Okey. Rajulun aktsaru syuja'ah. Kita lihat dekat sini rajul dan kita lihat selepas isim tafdil tersebut. Adakah syuja'ah ini sejenis dengan rajul? Sejenis ke tak? Tidak. Sebab syuja'ah ni keberanian dan seorang lelaki. Adakah sama? Okey, tak. Sebab apa? Sebab lelaki zaman sekarang banyak pondan. Tak. Okey, tak lawak. Okey, serius. Okey, lelaki syuja'ah. Jadi syuja'ah dekat sini adalah syai'un maknawi, bukan sejenis, bukan syai'un jinsi. Oleh itu, ni i'rab dia mudhafun ilaih ke tamyiz. Kalau dia laisa min jins mufaddal alaih, maka dia adalah tamyiz. Okey, kita tengok pada yang sejenis. Okey, apa yang dimaknakan dengan sejenis? Okey, rajulun ahsan jundi. Okey, nampak? Jundi dengan rajul sejenis tak? Ya, sejenis. Sebab rajul kat sini adalah lelaki, jundi ni pun lelaki, askar. Jadi dia adalah sejenis perkataan, sejenis golongan dia sejenis. Jadi di sini adalah i'rab jundi yang mana dia adalah isim yang datang selepas isim tafdil yang berbentuk nakirah, maka dia adalah i'rabnya mudhafun ilaih. Adapun jika dia mufaddal alaih, tidak sejenis dengan mufaddal, maka i'rab mufaddal tersebut sebagai tamyiz. Dan itu yang dimaknakan tamyiz nisbah. Jenis tamyiz nisbah yang kedua adalah isim tafdil yang selepasnya di-i'rabkan sebagai tamyiz. Okey, sekarang faham kenapa anta aktsaru syuja'ah adalah tamyiz. Okey, korang faham. Dan itu dia. Okey. Aku berhenti dulu sampai sini. Setakat ni saja aku nak terangkan kepada korang. Dan untuk adat, tamyiz adat aku akan terangkan sebab dia senang je. Dia nak kata senang untuk semua tak tahu. Astaghfirullahalazim. Nanti adat tu nanti aku terangkan, insya-Allah. Sampai situ sahaja. Macam biasa kalau ada soalan ke apa, boleh tanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.